Baiklah saudara, amalan syirik sihir menyihir bukan lagi suatu perkara yang baru. Berdampingan dengan makhluk yang digelar jin juga bukanlah sesuatu perkara yang ganjil meskipun zaman semakin moden. Namun kewujudan amalan sebegini bagai tak lapuk ditelandik zaman. Kewujudan Pak Doktor ilmu merawat penyakit gaib ini juga semakin meningkat. Daripada kaedah tradisional sehinggalah ada yang berevolusi dengan kemodenan. Namun dalam masa yang sama juga, mereka yang mengamalkan amalan perubatan Islam juga tidak terkecuali kerana bilangannya semakin hari semakin meningkat. Cuma hari ini kita nak membanding beza antara mereka yang mempunyai kepakaran yang jelas sejelas-jelasnya atau barangkali berselindungkan nama Islam. Dan kali ini persoalan kita akan menilai juga sejauh manakah amalan perubatan Islam ini juga dipandu arah oleh undang-undang yang mengikatnya. Adakah ia wujud ataupun sebaliknya? Juga dari mana status pengamal perubatan Islam ini mula berakar umbi? Anda bertemankan saya Dina Shah Salim dan tirai analisis minggu ini kembali dibuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salah guna perawatan Islam, tajuk perbincangan kita dalam analisis petang ini. Dua individu sudah pun bersedia bertemankan saya di studio analisis kali ini. Di sebelah saya yang paling dekat, lama saya tak berjumpa dan bersua, iaitu Datuk Ustaz Syarhan Syafiee, merupakan pengamal perubatan Islam, Sinal Zamdurrani. Juga di sebelahnya, salah seorang individu yang merupakan penyelidik rawatan alternatif dalam kajian PhD-nya sendiri, iaitu Dr. Nur Azian Abdul Rahman. Dan sebelum kita bicara soal perkara ini dengan lebih mendalam, kita nak menilai dahulu dan menjenguk tentang realiti semasa yang berlaku di lapangan dalam satu tindakan yang kami ambil untuk menilai tentang keadaan penipuan yang berlaku dalam pengamal perubatan Islam. Saksikan laporan ini. Isu penipuan dan kesalahan moral individu yang mendakwa diri sebagai pengamal perubatan Islam semakin meningkat sehingga mencalarkan imej perawatan Islam. Tinjauan melalui platform media sosial seperti Facebook dan TikTok mendapati kebanyakan perkongsian mengenai langkah perubatan Islam meliputi ilmu pelindungan serta kaedah rawatan kesihatan. Antara kes yang sering dilaporkan berlaku melibatkan pengamal perubatan yang mencabul ketika merawat pesakit, selain daripada mengenakan cas yang tinggi bagi mendapatkan rawatan kononnya berlandaskan Islam dan Sunnah. Didapati latar belakang para pengamal perubatan Islam di Malaysia adalah berbeza dari pelbagai sudut seperti tahap pendidikan, agama dan sumber ilmu pengubatan. Malah ada yang mencipta jenama mereka sendiri sedangkan mereka bukan sesiapa, semuanya demi keuntungan. Namun kehandalan dalam perubatan Islam ini disalahgunakan sesetengah pihak. Lebih-lebih lagi perkhidmatan perubatan yang menggunakan media sosial bagi melakukan kaedah rawatan imbas pesakit dari jauh semakin mendapat permintaan daripada orang ramai. Memetik laporan sebuah akhbar baru-baru ini, terdapat seorang mangsa yang tampil mengakui telah lesap RM13,000 gara-gara terpedaya dengan khidmat yang ditawarkan oleh seorang pengamal perubatan sunnah melalui media sosial. Wanita itu turut mengakui pengamal perubatan tersebut kononnya mengatakan dia menghidap kanser dengan hanya melihat kepada anggota tubuh badan. Dia juga diarahkan untuk mengamalkan ubat sunnah yang diberi dengan kerap sehingga mengalami alahan teruk. Wanita itu kemudian membuat pemeriksaan kesihatan sekali lagi bagi mengesyaki sesuatu yang ganjil tentang penyakit kanser itu dan didapati sebenarnya tidak menghidap kanser. Pelbagai teori konspirasi dakwaan dan petua yang disebarkan baru-baru ini mengelirukan masyarakat. Malah hanya dengan jenama sunnah dan penampilan Islamik, orang ramai mudah percaya akan perkara tersebut. Timbul persoalan sama ada perubatan Islam yang dibuat adalah kaedah rawatan yang sebenar ataupun palsu. Baik, saya nak respon awal dahulu berkaitan tentang video tadi. Laporan telah pun dibawa oleh wartawan kami analisis berkaitan tentang isu ini. Saya nak menjengah dahululah kepada doktor. Antara individu yang melakukan penyelidikan dalam rawatan alternatif ini, saya pasti sudah berjumpa ramai individu yang berada dalam industri ini. Saya tertarik dengan laporan tadi di awal itu. Antara yang menarik perhatian saya adalah tentang rawatan secara jarak jauh yang dilakukan dan saya kira semakin mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat, apatah lagi dengan penggunaan media sosial, maka mereka tidak perlu berjumpa depan-depan. Promosi melalui media sosial maka boleh katanya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Soalan saya pertama ini, doktor,
dalam hasil kajian ataupun hasil penyelidikan Dr. lakukan, adakah memang wujud kaedah rawatan secara jarak jauh sama ada mengubati penyakit-penyakit gaib ataupun penyakit-penyakit yang terkait dengan isu seperti kanser dan sebagainya ini? Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara. Sebenarnya dalam kajian saya lebih mengkaji tentang bagaimanakah seseorang itu boleh mengenal pasti masalah gangguan yang ada pada diri seseorang. Kita tahu dah banyak metod yang digunakan oleh pengamal-pengamal, kan. Kadang-kadang mereka hanya mengatakan you ada gangguan, you ada sihir, dia saka tanpa ada prosedur yang sebenar. Jadi apa yang saya buat dalam kajian saya ialah mengumpulkan satu prosedur, iaitu dengan adanya simptom-simptom tertentu baru kita dapat mengenal pasti mengenai simptom tersebut kemungkinan wujudnya tanda-tanda gangguan pada seseorang. Jadi simptom-simptom itu adalah simptom yang telah saya senaraikan sebanyak 45 simptom lah, antaranya yang paling simple. Jadi daripada simptom tersebut, jika kita ada mengalami simptom tersebut, kita boleh diagnose sama ada simptom tersebut memang simptom gangguan ataupun fizikal adalah melalui beberapa kaedah, contohnya melalui ruqyah. Jika kita bereaksi pada ruqyah, bermakna kemungkinan simptom kita alami itu ada tanda-tanda gangguan. Jadi sebenarnya kadang-kadang perawat ni hanya memberikan pandangan dia tanpa dia melalui proses-proses keilmuan tadi. Dalam situasi mereka yang mengalami masalah tersebut, adakah kebanyakan pesakit-pesakit ini dia berjumpa terus dengan perawat ataupun mereka lebih memilih kaedah seperti ini secara jarak jauh? Okey, kebanyakan mereka suka dari jarak jauh sebab orang yang jarak jauh ni lebih suka membuat promosi mereka di dalam TikTok dan masyarakat memang mudah terpengaruh dengan media sosial. Baik, kepercayaan itu saya nak tujukan pula kepada Datuk. Datuk, mereka sudah mempunyai kepercayaan dengan hasil barangkali marketing pemasaran mereka secara jarak jauh, menjimatkan kos perjalanan dan sebagainya. Dalam perubatan Islam itu sendiri, kaedah rawatan secara jarak jauh adakah sesuatu yang berlandaskan dengan syariat dan ajaran agama? Okey, terima kasih kepada pertanyaan yang cukup bagus itu. Pertama sekali kita kena ingat bahawa firman Allah Subhanahu wa taala, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Di mana saja kamu berada, sesungguhnya Allah tetap bersama kamu. Okey. Dalam perubatan Islam ni ada satu kaedah PJJ. PJJ ni bukan pengajian jarak jauh. Pengubatan jarak jauh. Yes, ada. Tetapi tidak lebih daripada doa, semaya hajat. Dan berdasarkan kepada ayat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujiba da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, maka berkatalah aku dekat dengan mereka, aku akan perkenankan permintaan mereka. Jadi itu asas kepada perubatan jarak jauh. Tetapi kita tengok pada hari ini, saya pun penggemar TikTok juga, hari-hari tengok bagaimana rawatan berlaku dalam TikTok, dalam live. Bagi saya ini sesuatu yang tidak sihat. Hatta kita nak jumpa doktor sakit gigi pun tak boleh live dengan TikTok, dengan Facebook. Nak jumpa doktor tu, tanya depan-depan apa masalah, perlu dites, perlu dipegang, perlu cek dan sebagainya. Jadi bagi saya perubatan jarak jauh ini ada jawapannya, tetapi tidak lebih pada doa, sembahyang hajat, permintaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu diharuskan. Tetapi sampai kalau dalam TikTok pun, dalam live pun menyatakan dalam tubuh you ada 40 ekor jin sekali imbas, itu dah lari daripada landasan yang asal. Baik, dalam konteks ini, barangkali perkataan ataupun hujah yang digunakan oleh mereka pengamal seperti ini adalah tentang menguasai ilmu makrifat. Seolah-olah satu ilmu yang cukup dalam, yang sukar untuk dilakukan ataupun dimiliki oleh mana-mana manusia, melainkan ketakwaan yang begitu tinggi kepada Allah SWT. Sekalipun mampu mencapai ke tahap sedemikian, adakah ia mampu membolehkan seorang pengamal tersebut sampai ke tahap merawat secara jarak jauh? Pandangan daripada yang pertama Datuk. sekali kita kena lihat, sebab itulah perawat ini kita kena teliti tentang ilmunya. Ijazahnya ada ke tak? Bukan saya nak condemn orang di luar sana. Sehingga saya sekalipun kalau orang VVIP panggil, PA dia cek saya ni daripada mana, kelulusan mana, supaya tidak tertipu. Yes. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, sehingga mendakwa ada ilmu makrifat,
Orang yang ada ilmu makrifat ni, dia tidak mendakwa dirinya makrifat. Dia tidak mendakwa, hatta wali pun dia tidak mendakwa dirinya wali. Orang lain yang menilainya. Tapi kalau awal-awal dah kata saya memiliki ilmu makrifat yang boleh scan, yang boleh baca nasib orang itu dan orang ini, maka itu bagi saya karut. Bagi saya karut, dan mungkin juga ada di luar sana orang yang ada makrifat, saya tidak nafikan. Tetapi dengan biasanya orang makrifat ni dia bersyukur zuhud. Telefon pun tak ada. Orang tahu dia berubat pun melalui mulut ke mulut, bukan melalui media sosial, bukan melalui TikTok. Jadi di sini saya mengajaklah masyarakat di luar sana, jangan mudah kita ralik, jangan mudah kita terpengaruh dengan rawatan-rawatan yang tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Saya tertarik dengan moderator kata tadi, sekarang ni sungguh banyak. Setiap lorong perumahan itu ada perubatan-perubatan Islamnya. Saya takut ini semua ada agenda tertentu. Pertamanya perniagaan, digunakan nama sunnah dan sebagainya. Jadi masyarakat apabila dengar pengubatan Islam, apabila dengar produk sunnah, maka mereka akan terfikir bahawa ini sesuatu yang baik. Maka mereka pun terpengaruh, lalu diberi nama dan sebagainya, dibuat rawatan secara TikTok pada mulanya. Selepas itu bersemuka, saya takut ini yang menjadi masalah. Baik, dalam konteks yang sama juga saya menilai tentang realiti yang berlaku dalam kalangan pengamal perubatan ini, Doktor. Kalau kita lihat pengamal perubatan seperti tersebut tadi, ada cara dan juga prosedur itu perlu diikuti supaya dapatlah yakin bahawasanya mangsa ataupun mereka pesakit tersebut memang genuine sedang mengalami kesakitan disebabkan kerana faktor sihir dan sebagainya. Dalam kebanyakan keadaan, adakah pengamal perubatan Islam ini benar-benar mengikut cara atur yang betul sebelum mereka memutamatkan atau memberikan konklusi terhadap seseorang itu benar-benar sakit disebabkan kerana isu gaib ataupun bukan sebenarnya? Tak semua perawat-perawat yang mendakwa menjadi mereka perawat Islam mengikut prosedur-prosedur tersebut. Sebab itulah kita sedang cuba untuk menjadikan dia sebagai satu prosedur yang standard. Dia perlu memberikan, kita perlu ada badan, badan yang mengawal kesemua perawat-perawat Islam ni untuk menyediakan satu prosedur standard yang seperti mana modern medicine. Maknanya kadang-kadang orang komplain, dia pergi kat sini, dia kata ada makhluk sihir, kata ada saka. Kalau medical, you pergi mana-mana hospital, kamu akan dapat jawapan yang sama. Jadi dalam perubatan Islam belum ada standard lagi. Jadi perlu ada badan tu yang mana semua perawat Islam perlu berada dalam satu gabungan yang perlu bersatu padu untuk mewujudkan satu standard, iaitu cara prosedur yang lebih teratur supaya benda tu untuk mengelakkan penipuan tadi. Baik, standard ini saya tertarik kerana saya nak tahu jugalah apakah standard-standard yang perlu dilalui oleh pengamal perubatan ini bagi membolehkan mereka benar-benar berada dalam landasan yang genuine berbanding dengan landasan yang dikata sebagai topeng ataupun fake. Dalam konteks ini kita bincangkan dalam analisis semuanya selepas ini. Baik, kembali semula dalam analisis. Kita masih lagi bercakap tentang isu berkaitan tentang perawatan Islam yang barangkali sudah pun disalahgunakan atas nama perawatan Islam tersebut. Nanti kita akan bersama dengan seorang peguam untuk menilai dari konteks undang-undang bagaimana undang-undang mengatur langkah bagi mengawal selia perkara ini. Namun sebelum itu saya nak kembali semula kepada doktor. Doktor, kita nak bercakap tentang standard sebentar tadi kan. Betapa keperluan standard itu seperti Datuk sebut, ianya perlu ada untuk menilai sama ada genuine ataupun tidak genuine. Dan ada juga perawat-perawat ini menggunakan kaedah sebagai contoh barangan-barangan tertentu dalam kaedah rawatannya. Kaedah-kaedah seperti itu adakah bersandarkan dengan bagaimana Islam mensyariatkan tentang perubatan Islam ini? Ya, sebenarnya dalam hadis ni ada menyebut tentang bahan-bahan yang digunakan. Contohnya memakan kurma ajwa 7 biji boleh mengelakkan racun dan juga sihir. Dan hadis juga menyebut tentang air boleh digunakan untuk menyejukkan demam. Dan ada banyak bahan-bahan yang disebut sebagai bahan-bahan rawatan seperti apel sauda, madu, zaitun dan juga kaedah-kaedah seperti bekam. Jadi selain daripada ruqyah, memang ada bahan-bahan yang digunakan kerana apabila kita sakit, kita bukan saja apabila seorang sakit sama ada sakit itu disebabkan oleh jin syaitan ataupun sakit fizikal, dia tetap akan merosakkan
sel-sel tubuh badan kita. Okey. Walaupun jin masuk melalui salur darah kita, dia telah ada unsur-unsur api tadi, unsur pucuk api di dalam unsur jin itu sendiri. Bila dia masuk dalam salur darah kita, dia tentu akan merosakkan sel-sel tadi. Apabila dia berlakunya pelanggaran dia dengan sel-sel dalam tubuh badan dalam salur darah ataupun sistem saraf. Jadi di situlah berlakunya kerosakan yang memerlukan kepada bahan-bahan pemakanan. Jadi untuk rawatan bukan sahaja bahagian ruqyah, tetapi ada perlu mandian, perlu pada pemakanan, perlu pada minuman untuk merepair, untuk memperbaiki semula sel yang telah rosak tadi. Baik, dalam konteks ini juga kerana tadi sebut tentang bagi kaedah rawatan yang digunakan, saya tertarik apabila saya melihat ayat Quran dalam surah Al-Jin ayat ke-6 bermaksud dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin itu bertambah sombong dan juga jahat. Persoalan saya kepada Datuk, ada setengah pengamal perubatan Islam ini menggunakan alasan ataupun berdampingan dengan jin Islam untuk melaksanakan kaedah rawatan. Kadang-kadang digunakan nama wali-wali tertentu bagi menghalalkan tindakan mereka ini. Persoalan saya, adakah ini selaras dengan bagaimana Islam mensyariatkan? Jika ia, mungkin barangkali ada firman lain yang boleh menyebut tentang perkara ini? Okey. Ini jelas disebut dalam Al-Quranul Karim, yang mana maksud you baca tadi. Ayatnya berbunyi wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada di kalangan manusia yang mengambil jin sebagai khadam. Lalu jin itu menambahkan kepada mereka kesesatan. Yes, ini yang kita takut dalam perubatan pada hari ini. Berapa ramai orang di luar sana yang nak dapatkan ilmu ini dengan pertapaan. Yang nak dapat ilmu ini dengan tunggunya mimpi. Dengan nak dapat ilmu ini dengan macam-macam amalan khurafat yang dilakukan. Jadi kita kena ingat bahawa apabila kita menggunakan jin dalam perubatan, nescaya jin itu akan menyebabkan manusia itu porak-poranda. Yang pertama, dia akan ada satu kaedah yang disebut sebagai menurun. Menurun, pergi rumah Tok Bomo pengsan bercakap. Jadi Tok Bomo tu bercakap dengan kalau jin tu ganggu perempuan, suara perempuan walaupun tu orang tu lelaki, kadang-kadang suara lelaki walaupun Bomo tu perempuan, maka jin ni akan tuduh itu dan ini. Okey. Apabila melibatkan pertuduhan, contohnya jiran buat, tak apa lagi, yang datang jumpa saya, suami yang buat sampai bercerai rumah tangga sebab tuduhan Bomo. Jadi maka jin pun akan tepuk tangan. Sebab jin ini dicipta ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Jin ini diciptakan untuk memporak-porandakan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua yang tertarik you kata tadi, walaupun jin Islam tak boleh bela ke? Yes, ramai hujah-hujah itu menghujani telefon saya. Saya nak tanya pula, siapa yang boleh mendakwa jin itu Islam? Jin ada IC ke? Status jin itu kita nak tahu di mana? Jin tak ada IC, jin tidak ada satu benda yang boleh mendakwa dia itu Islam, sekadar bercakap. Dan kita kena ingat bahawa jin ini 99% adalah pembohongan yang besar kerana dia nak menyesatkan manusia dan dia mengaku sebagai wali itu dan wali ini, sebagai dan wali yang biasa diguna dalam perubatan Islam ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita biasa dengar kalau ada mengaku seumpama itu, berhati-hatilah. Berhati-hati, saya takut fazaduhum rahaqa tadi, akhirnya jin itu memberikan kepada mereka akan kesesatan. Baik, terma yang tertarik saya sering kali mendengar bagi mereka yang mengamalkan rawatan Islam ini tentang pengijazahan. Yes. Ada dua konotasi pengijazahan ini. Satu, konotasi pengijazahan itu dikatakan diterima daripada cikgu-cikgu ataupun guru-gurunya. Satu lagi konotasinya adalah apabila pengijazahan itu diberikan melalui mimpi ataupun daripada tok guru yang barangkali tidak pernah berjumpa di depan mata. Dalam konteks ini, ia juga seringkali dijadikan sebagai hujah untuk menghalalkan tindakan apabila berjumpa dengan pesakit. Dalam memahami soal pengijazahan, apa yang perlu kita fahami dahulu tentang perkara ini dan pengijazahan yang bagaimanakah yang sebenarnya menepati dengan ciri-ciri daripada syarak juga Islam itu sendiri? Terima kasih, satu soalan yang bagus. Sebenarnya isu pengijazahan ini kita perlu ambil berat, terutamanya perawat-perawat. Kerana pengijazahan ini, kalaulah pengijazahan itu betul, maka dia melalui proses pengajian yang betul. Macam
Puan Dr. Azian kita nak dapat doktor, ada salurannya yang tertentu. Betul. Kalau sekadar mendakwa bermimpi wali mari ajar, kalau sekadar mendakwa itu lintasan hati, siapa kita mendapat ilham, faham tak? Jadi di sini nak menyatakan kepada kita bahawa kita kena cari satu alternatif ilmu yang boleh menjadikan kita ini alim dalam bidang perubatan Islam. Kita kena masuk kelas-kelas tertentu, kelas-kelas perubatan Islam, sehingga kan saya sendiri pun bawa kelas sampai berpuluh-puluh kali kelas, 7 kali kelas baru dapat CJ dan sebagainya, untuk meyakinkan masyarakat bahawa perbuatan kita itu dihalalkan. Dan ingat, jangan kerana mimpi, jangan kerana itu dan ini kita mendakwa kita boleh merawati, tetapi dari segi akademiknya kita fail. Kita tak ada kerana kita mendakwa guru kita dalam mimpi. Kalau dakwa dalam mimpi itu, maka berhati-hatilah. Itu di antara ciri-ciri perawat yang perlu kita jauhi. Sebab kalau kita ikuti juga perawat jenis ini, kebanyakannya, ingat tak kita peristiwa yang berlaku pada tahun 93 di Ulu Dom Raub Pahang, bagaimana seorang datuk dipotong 18. Ingat tak cerita ni? Siapa yang potong? Ingat tak? Yes. Kes Mona Fendi dulu, benar-benar seumpama ini. Sebagai contoh saya sebut di sini, saya takut pelanggan-pelanggan di luar sana tersilap pilih perawat-perawat yang macam mana yang perlu kita pilih. Saya akan utarakan selepas ini. Baik, kita nak menilai juga perawat bagaimanakah yang perlu untuk dipilih nanti, kerana sudah ramai yang menggelarkan diri sebagai perawat perubatan Islam. Namun begitu, saya nak bertanya dulu kepada doktor dalam pertemuan doktor barangkali dengan pesakit-pesakit ini, adakah mereka apabila berjumpa dengan kegagalan selepas dengan rawatan moden, berjumpa dengan perawat-perawat Islam ini mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi? Okey, kebanyakan mereka yang saya temui, mereka mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sekiranya masalah itu berkaitan dengan masalah sihir. Okay. Sebabnya masalah sihir, penyakit sihir memang tidak boleh dirawat oleh perubatan moden. Okay. Dia memang hanya boleh dirawat oleh dengan cara perubatan Islam. Jadi kebanyakan mereka, sebab apabila body kita satu je, tapi apabila masuk badan kita virus ataupun jin, dia akan lalui saluran yang sama. Okay. Kalau jin masuk ke saluran darah, itulah saluran darah juga yang dia akan lalu, dia akan menyebabkan sakit. Dan dari situlah juga dia boleh penyakit sihir zaman sekini dia macam overlapping dengan penyakit medikal sekarang. Contoh kanser ke apa ke, penyakit yang lain. Jadi di situ juga terdapat mereka yang mengalami penyakit-penyakit fizikal, medikal, yang pergi berubat dengan cara rawatan perubatan Islam ni, dan didapati mereka ada kesembuhan. Kerana apabila kita sakit, kita perlu mencari ubat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kan, bahawa setiap penyakit itu ada ubatnya. Jadi apabila kita tepat mengambil ubat tu, maka pulihlah kita insya-Allah dengan penyakit yang kita hadapi. Lazimnya bagi mereka yang bertemu dengan perawat ini, apakah kaedah rawatan yang biasa seringkali mereka gunakan? Adakah ayat-ayat tertentu, kaedah-kaedah tertentu yang digunakan? Okey, dalam perubatan Islam ni ada pelbagai perguruan, dan setiap perguruan perlu meraihkan keilmuan setiap perubatan. Okay, semua guru tu ada different ayat-ayat yang digunakan, dan mereka boleh pergi, ada yang dah pergi ke A, tak boleh dia pergi pada B, tapi dan dia pulih dengan E. Jadi kesemua tu ada yang pulih dengan B. Maknanya dia boleh memilih pilihan-pilihan. Ayat yang digunakan juga berbeza mengikut perguruan, kan? Jadi itu dari situ kita kena mencari ubat, tetapi yang pastinya kita perlu cari yang berlandaskan syariah, yang bukan yang penipuan. Kita nak mengelak penipuan, tetapi dalam masa sama penipuan itu juga harus dipayungi dengan undang-undang supaya ada sesuatu perkara yang menyekat mereka daripada terus bergerak ke hadapan lagi ataupun berleluasa. Persoalan undang-undang ini nanti saya akan ajukan kepada seorang peguam, semuanya dalam analisis. Baik, kita nak terus bersama dengan seorang pengamal undang-undang untuk melihat tentang perkara ini dari segi konteks undang-undangnya. Bersama dengan kita secara dalam talian iaitu Puan Nur Zabita Muhammad Nur yang merupakan seorang peguam. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Puan, tadi di awal kita telah pun bincang tentang perkara ini, bagaimana untuk mengenal pasti individu yang barangkali menggunakan nama perubatan Islam itu untuk menjalankan modus operandinya. Saya nak bertanya dulu tentang landscape industri ini di negara kita. Saya semak kita ada Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016, Akta 775. Saya nak bertanya tentang akta ini dahulu. Adakah akta ini sudah cukup ataupun menjadi sebagai payung untuk memayungi perilaku
mereka yang berada di dalam industri ini? Sebenarnya secara jujurnya akta tersebut tidak merangkumi sebab begini. Kalau sekiranya sesuatu rawatan itu mengikut garis panduan, sudah tentu sebab ada setengah akta dia memperuntukkan hukuman dan ada setengah-setengah akta yang dia berkenaan dengan prosedur. Jadi contohlah, kita sedang bercakap tentang isu rawatan Islam. Betul. Tetapi ada pengamal yang sebenarnya dia mengamalkan sihir tetapi mereka bertopengkan rawatan Islam. Jadi dalam keadaan ini, adakah ianya merangkumi undang-undang yang ada? Jadi kita kena lihat kepada undang-undang yang lain. Misalnya, contohlah kita lihat daripada sudut undang-undang syariah. Undang-undang syariah ini wujud di setiap negeri. Tetapi bukan semua negeri mengawal kesalahan-kesalahan ini. Sekiranya pengawal itu mengamalkan sihir bertopeng rawatan Islam. Kita lihat undang-undang di Kelantan. Mereka ada Enactment Kanun Jenayah Syariah 1 2019. Seksyen 4 yang memperuntukkan sesiapa yang mengamalkan sihir, maka ianya adalah merupakan satu kesalahan yang boleh dipenjara maksimum 3 tahun atau denda maksimum denda maksimum RM5,000 dan juga sebatan. Begitu juga. Ada juga keadaan kadang-kadang mereka datang bertopeng rawatan Islam, dia kata bawa balik objek dan kemudian jangan lupa sembahyang, baca sekian-sekian ayat, katalah. Itu adalah merupakan pemujaan salah. Jadi kita lihat kepada enactment kesalahan jenayah syariah takzir Terengganu 2001. Ini adalah merupakan kesalahan yang boleh didenda maksimum RM5,000 dan penjara maksimum 3 tahun. Jadi ada satu lagi ini. Kadang-kadang mereka kata mereka rawatan Islam dan mereka mengambil kesempatan kepada pesakit. Contoh, ada kes yang telah dilaporkan yang mana berlaku pencabulan terhadap mangsa. Jadi ianya adalah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan, iaitu mencabul dengan menggunakan kekerasan jenayah. Dan ada juga keadaannya mereka katakan rawatan Islam tetapi mereka sebenarnya sedang melakukan penipuan secara curang untuk mendapatkan harta benda. Jadi ini adalah merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman penjara dan denda dan sebatan. Di dalam keadaan ini, kalau ditanyakan kepada saya, adakah undang-undang yang sedia ada ini cukup merangkumi? Dia perlu merujuk kepada undang-undang yang berbeza untuk setiap perkara yang tertimbul daripada perbuatan yang salah itu. Baik, saya nanti nak menilai tentang bagaimana undang-undang ini melayani, menyantuni pelbagai isu dalam konteks perkara ini. Tetapi saya nak beralih dahulu kepada Datuk. Datuk, kerana sudah pun berada dalam industri cukup lama. Pastinya seperti tadi sebut tadi, kita nak pastikan seorang itu kalau jadi doktor pun perlu ada sijil degree-nya, perlu ada housemanship-nya dan sebagainya kan. Bagaimana dalam konteks ini? Adakah wujud satu sistem pentauliahan untuk mentauliahkan seorang pengamal perubatan itu betul-betul genuine mengikut daripada garis panduan Islam? Okey, satu persoalan yang cukup bagus untuk kita bincang. Sebenarnya sampai pada hari ini tidak ada satu institusi yang berautoriti yang boleh mengeluarkan tauliah. Yang boleh mengeluarkan satu TJ menyatakan orang ni perawat. Just ada NGO macam saya, Sinazam Durrani, Darusshifa, Darussalam, tapi mereka tidak mempunyai kuasa untuk melaksanakannya sepenuhnya. Just NGO. Sebab itulah saya menyerulah kepada institusi agama seperti JAKIM, seperti Jabatan Agama Islam negeri-negeri, kalau boleh tolong tengok balik. Sebab kita lost tentang pentauliahan inilah berlaku banyak kejelekan di luar sana. Kerana tidak selari, tidak satu landasan. Orang ni ajar macam ni, orang ni ajar ketuk, orang ni ajar pegang atas kepala, orang ni ajar takat gym. Permainan tembak-tembak. Tembak-tembak, ambil buh dalam botol. Jadi satu rule, satu undang-undang, satu landasan ke arah perubatan Islam yang murni itu tidak ada. Hatta saya sendiri pun, ilmu yang saya bawa balik ni daripada Mesir. Saya ambil dengan Syekh Wahid Al-Bali. Dia tauliahkan saya. So, dengan tauliah itulah saya berani mentauliahkan orang lain. Kerana kita ada sandaran. Itu namanya sanad. Dalam perubatan Islam, antara kronologi yang paling kuat ialah sanad. Kita ambil dengan siapa. Sebab itulah kita jangan tersalah memilih guru. Kalau kita tersalah memilih guru, padahlah kita. Sebab tu kita dengar ramai kes-kes pencabulan. Bomoh cabuli pesakit. Bomoh raba pesakit. Ini sebab apa? Kerana
perawat itu sendiri tidak orang yang tidak berilmu, orang yang tidak ada asas agama, bahkan semayang pun tidak. Bertopengkan Islam macam you kata tadi, inilah yang menimbulkan masalah dalam masyarakat kita. Jadi saya menyeru kepada penonton-penonton di luar sana, saya rasa ramai yang berminat dengan perubatan Islam ini, bolehlah cari mana-mana perubatan Islam yang boleh menjuruskan kita kepada seorang perawat yang berkredibiliti, perawat yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya kita ni orang yang berilmu, dan apabila kita berilmu maka rawatan yang kita bawa itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dianjurkan oleh Al-Quranul Karim sempena dengan Allah menyebut wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin, aku turunkan Al-Quran itu sebagai ubat dan merupakan rahmat kepada orang yang beriman. Tidakkah sembuh penyakit itu satu rahmat? Macam Azian kata tadilah, kita sebenarnya orang yang mari merawat ni kelompok yang sama. Dia datang, contohnya A tak sembuh, pergi ke B, pergi ke C, pergi ke D. Kita ni satu meja. Tetapi keberkatan masing-masing itu, dalam istilah perubatan Islam ada satu istilah keberkatan itu yang boleh membawa penyembuhan. Baik, dalam konteks ini saya tertarik kerana sudah ada satu sistem pentaulihan yang secara jelas diberikan, dan saya nak cakap tentang perkara tadi, undang-undang ini terbagi pada dua, sama ada prosedur ataupun kesalahan-kesalahan. Puan Zabita, dalam konteks ini kita melihat perkara ini semakin crucial sebenarnya kerana sampai sehingga hari ini ianya tidak dijelaskan secara wajar oleh undang-undang. Bagi memulakan rentak itu, Puan Zabita, pandangan daripada Puan Zabita, siapakah yang perlu untuk memulakan dahulu? Adakah ianya perlu dilihat di bawah bidang kuasa negeri ataupun perlu di peringkat persekutuan untuk memulakan langkah ini? Pada saya tertakluk kepada jenis perbuatan lah. Contoh kalau penipuan tu, of course itu adalah persekutuan lah. Okay. Jadi tertakluk sebenarnya begini, bila undang-undang itu wujud, dia tertakluk kepada mangsa. Ada setengah mangsa mereka merasa malu untuk kehadapan apabila mereka ditipu. Jadi kadang-kadang pula mangsa ni, satu mungkin dia tidak ada kesedaran undang-undang, yang mana macam kalau saya sebutkan tadi, rupa-rupanya di Kelantan ada undang-undang enactment kesalahan jenayah syariah, di Terengganu ada. Tetapi kalaulah mangsa ini tidak ke depan, pergi kepada jabatan pejabat agama, buat aduan kepada penguatkuasa agama, di perkara ini tidak akan berjalan juga. Begitu juga dengan mangsa yang mungkin dia malu apabila dicabul oleh perawat ini. Jadi dalam keadaan ini, undang-undang yang sedia ada, tetapi tidak ada gunanya sekiranya tidak ada perlapor kerana tidak boleh dilaksanakan. Baik, dalam masa sama juga saya tertarik kerana melihatkan selain daripada jenayah-jenayah seperti disebut cabul dan sebagainya ini, satu jenayah yang paling saya kira menarik perhatian saya adalah tentang penipuan jumlah kos bayaran yang dikenakan kepada mereka. Kalau saya lihat statistik 2021, Polis Raja Malaysia menunjukkan ketaksupan terhadap amalan seperti ini menyebabkan orang ramai rugi berjuta-juta ringgit setiap tahun gara-gara percaya untuk menyelesaikan masalah mereka. Soalan saya adukan kepada doktor, saya nak memahami dalam konteks pesakit itu sendiri. Adakah disebabkan kerana pesakit ini terlalu ingin mendapatkan kesembuhan, maka ada perawat-perawat ini mengambil kesempatan mengenakan cas yang tidak munasabah kepada mereka? Okey, sebenarnya apabila seorang tu sakit, mereka akan berusaha apa saja untuk sembuh. Mereka dah tak kira dah pasal duit, kos, semua mereka dah tak fikir asalkan mereka mendapat kesembuhan. Okay. Jadi di sini dah kadang-kadang perawat-perawat pengamal-pengamal yang penipuan ini mengambil kesempatan terhadap kesengsaraan yang dihadapi oleh pesakit. Okay. Jadi di sinilah sebenarnya sepatutnya ada garis panduan tentang yuran yang perlu dinyatakanlah untuk maknanya ni perlu government punya campur tangan kan dalam yuran kepada pesakit-pesakit seperti yang doktor gigi, biasalah akupuncture. Baik, dalam soal segi bayaran ini, saya tertarik apabila saya membaca Syekh Jibril dalam fatwanya daripada kitab Al-Lu'lu' Al-Makin menyebut orang yang menjampi mestilah mempunyai niat yang baik dan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang Islam, maksud menjampi untuk mengubati, serta tidak bercita-cita untuk memperolehi harta dan ganjaran agar rawatan yang dibaca itu agar lebih berkesan. Dalam konteks ini saya bertanya kepada Datuk, soal bayaran, adakah wajar dikenakan kepada pesakit? Itu yang pertama. Kedua, sekiranya wajar, apakah nisbah yang sewajarnya untuk dilihat bagi memastikan supaya harga itu munasabah dengan apa yang ditawarkan? Tentang bayaran. Jadi saya nak menyebut di sini itu pendapat Syekh Jibril dalam segi jamhurul ulama menyatakan harus kita mengambil bayaran. Tambah-tambah dunia hari ini memerlukan kos.
Kalau perawat tu sewa klinik, sewa api air semua, nak ambil ke mana kalau orang tak support? Contohnya saya daripada Kelantan datang ke KL, Smart Tech tak terbuka dengan ikhlas. Dia memerlukan duit. Jadi bagi saya dalam perubatan Islam ni kita nak letak duit tidak ada masalah berdasarkan kepada satu peristiwa yang berlaku kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Saya nak cerita sikit berdasarkan peristiwa ini. Satu ketika Abu Sa'id Al-Khudri musafir ke padang pasir, tak boleh tiba waktu senja, berminta dengan ketua kampung untuk bermalam, lalu ketua kampung tidak benarkan untuk bermalam kecuali bermalam di sebelah kampungnya. Ini hujah. Apabila bermalam di kampung tersebut, tiba-tiba penghulu kampung tadi disengat kalajengking, lalu rakyat-rakyatnya pergi minta dengan orang sebelah, man minkum raqim, siapa di antara kamu yang boleh menjampi? Lalu Abu Sa'id Al-Khudri pun volunteer pergi, lalu jampi, ringkas ceritanya sembuh. Lalu sembuh, lalu diberikan kepada Abu Sa'id Al-Khudri 40 ekor kambing. Maka peristiwa ini berlaku sampai pada Rasulullah. Rasulullah kata tidak ada masalah untuk kamu mengambil upah kerana kamu jampi dia. Jadi di sini nak menceritakan kepada kita, isunya sekarang kalau kita nak ambil upah pun tidak ada masalah, cuma kadar itu. Kadar itulah kalau boleh kita seragamkan yang menjadi bising, sebab perawat kadang-kadang dia tidak deal awal dengan orang sakit. Sudah merawat baru bagi tahu bayaran, terkejutlah. Tiba-tiba keluar bil 13,000, ambil ubat itu dan ini. Tapi kalau dia daripada awal, persetujuan itu dibuat awal, saya rasa tidak ada masalah. Baik. Ini menarik. Dalam konteks ini saya nak melihat bagaimana undang-undang menyelia pula. Kerana kalau kita dalam keadaan biasa, katakanlah saya memasuki satu kontrak, namun pihak yang menawarkan perkhidmatan itu gagal melaksanakan dengan baik, maka saya boleh membawa ke muka pengadilan. Dalam konteks ini, adakah undang-undang membenarkan dibawa ke muka pengadilan? Semuanya kami akan bawakan dalam analisis. Baik, saya nak terus bersama dengan Puan Zavita. Puan Zavita, tadi kita sebut berkaitan tentang bagaimana ada kos rawatan yang akan dikenakan kepada pesakit-pesakit ini walaupun mereka adalah dalam konteks rawatan Islam. Cuma kepada kebiasaannya ada kos rawatan tertentu. Saya nak bertanya dalam konteks ini, apabila satu kos rawatan itu telah pun dilunaskan kepada perawat, walau bagaimanapun kes masih lagi tidak sembuh dan selesai dan mendapati ianya seolah-olah sedang ditipu, adakah pesakit tersebut boleh mendakwa perawat tersebut di bawah kanun kesesaan? Sebagai contoh, kita ada Seksyen 420. Ya, ini untuk kita mendakwa seseorang bagi kesalahan di bawah Seksyen 420 kanun kesesaan, penipuan dengan mendorong untuk mendapat harta benda atau wang. Jadi dalam keadaan ini, sekiranya perbuatan dia tu mengumpan, mendorong kita dan terbukti bahawa sebenarnya dia bukanlah perawat Islam yang sebenarnya, dan percubaan dia mendapatkan contohlah bayaran berapa puluh ribu ringgit itu sebenarnya tak betul, maka kita mempunyai hak membuat laporan polis. Tetapi dalam keadaan sekiranya tidak berpuas hati dengan servis, contoh dia adalah merupakan perawat Islam, tetapi kita kata kenapa tak sihat, tak sembuh. Jadi ini berlaku kecuaian dari segi kaedah yang digunakan. Kena lihat perbezaan di antara medical negligence ataupun kes-kes kecuaian perubatan. Kerana kes-kes kecuaian perubatan memang ada banyak yang difailkan di mahkamah untuk menuntut ganti rugi. Tetapi dalam keadaan itu mereka ada badan. Doktor ni semua ada badan. Kita ada Majlis Perubatan Malaysia. Saya nak petik yang Datuk Ustaz Jahan tadi cakap. Kat Malaysia ni tak ada satu autoriti yang mengawal perawat-perawat Islam ni. Jadi dalam keadaan itu bagaimana kita nak buat aduan kepada siapa? Satu yang pertama. Seterusnya, bagaimana kita nak buktikan dekat mahkamah? Sebab apabila kita menyaman seseorang di mahkamah, beban pembuktian adalah pada kita yang mengatakan saya telah mengambil servis rawatan Islam untuk dia menyembuhkan sekian-sekian penyakit, tetapi dia tidak berjaya. Jadi perkara-perkara begini dia bersifat tidak solid. Jadi amat sukar untuk dibuktikan. Kalau berlaku penipuan, ya tentu kita punya hak untuk membuat laporan polis dan tindakan jenayah akan diambil. Tetapi dari segi perubatan Islam tu, apa yang kita boleh buat? Contoh yang kita ditipu, kita boleh menuntut secara sivil di mahkamah, tetapi beban pembuktiannya adalah berlaku fraudulent ataupun penipuan serta penyelewengan. So dalam keadaan itu ada undang-undang yang membenarkanlah.
Baik, itu adalah kaedah yang mungkin boleh lakukan, tetapi seperti disebut tadi, beban bukti itu amat penting untuk ditunjukkan. Banyak perkara untuk diperlihat. Dalam masa sama, satu dari situasi yang menarik saya melihat yang sedang berlaku ketika ini. Datuk, sekarang ini saya melihat bagaimana revolusi yang digunakan oleh perawat-perawat ini adalah menggunakan media sosial. Sehingga kan semasa rawatan tersebut mereka melakukan adegan siaran langsung dan ditonton oleh ribuan, barangkali jutaan pengikut-pengikutnya. Dalam keadaan rawatan tersebut kadang-kadang ada terbuka aib-aib tertentu. Saya nak bertanya soal aib ini. Adakah aib-aib seperti itu dibenarkan oleh Islam sendiri dan kaedah rawatan itu adalah menepati ciri-ciri yang sepatutnya? Okey, dalam Islam ada satu kaedah. Al-ghayah la tubihul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Maksudnya, kita nak promot perubatan Islam kita, nak supaya orang kenal, kita syuting orang yang kita rawat itu kerasukan yang tanpa akal, yang lost akalnya, yang kerasukan, terselok situ sini, kita duduk live, orang tengok ribuan orang, jutaan orang, orang akan like, you hebat, boleh berdialog dengan jin. Apa dia nak sebenarnya? Kalau tidak marketing. Terfikir kita orang yang waras. Perawat yang baik, apabila dia berdepan dengan pesakit, itu adalah rahsia. Macam doktor lah. Doktor kalau dia nak cerita, terutama doktor sakit puan, tambah-tambah doktor tu lelaki, orang pesakit itu perempuan, dia boleh macam-macam cerita. Tetapi etikanya, SOP-nya kena ada. Macam juga kita perawat Islam ini. Macam kita perawat Islam ini, yang pertama, kita tanamkan kepada pesakit konsep ikhtiar, tawakal. Sebab tu saya tidak berapa bersetuju dengan bayaran diminta ganti balik kerana tak sembuh. Kerana ingat, sembuh ni kerja Allah. Kita bukan macam tukar spare part kereta. Okay. Kalau tukar kompresor, aircon tak jadi, boleh dakwa di mahkamah. Kompresor tu boleh bawa di mahkamah sebagai bukti tak jadi. Tapi dalam perubatan Islam ini, awal-awal lagi kita katakan ini adalah ikhtiar. Penyembuhannya adalah Allah. Bukan saja mari jumpa saya, doktor sekalipun tidak semestinya sembuh, sebab Allah menyebut wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah uji seseorang itu dengan penyakit, maka Allah lah penyembuhnya. Berbalik kepada media sosial tadi. Dan sekarang ni kita tengok, alhamdulillah, dunia makin maju. Rawatan dibuat secara live. Dulu dalam TV3 masa saya al-kuliah dulu tahun 90-an, di syuting di studio, sekarang tak payah dah, semua orang tengok TikTok. Betul. Jadi dalam TikTok itu pesanan saya kepada pengamal-pengamal di luar sana, kita nak tunjuk kat siapa kita berubat. Biarlah kita pesakit dan Allah dan keluarga dia tahu. Saya duk tengok benda ni. Jadi kalau itu yang kita buat, maka maruah perubatan Islam tu akan tercalar. Maruah perubatan Islam tu akan tercalar. Kita bezalah dengan doktor. Ada doktor live tak masa dia rawat sakit gigi ke, masa dia bedah jantung ke. Ada dia tengok, oh ni aku sedang bedah jantung, tak ada. Tapi perawatan Islam saya tengok menjadi-jadi perkara ini. Yang pertama sebab apa? Kerana perawat itu sendiri adalah orang yang tidak berilmu. Pertama. Yang kedua, mencari nama. Yang ketiga, mencari publicity, produk dan sebagainya. Dan yang keempat, apa yang dia nak sebenarnya? Yang dia nak adalah orang berkunjung ke pusat rawatan dia. Jadi kalau kita tengok benda-benda seumpama ini, kita sebagai pengguna, kita sebagai pesakit, berhati-hatilah. Sebab itulah petua, saya nak celah di sini sebelum terlupa, dalam kita nak mencari perawat, yang pertama sekali kita tengok Islam. Yang kedua, syakhsiah dia, personality dia. Okay. Kalau kita pergi nak buat perubatan Islam, baju pun tak pakai seluar pendek, perubatan Islam kah itu? Yang ketiga, pengajian dia. Tengok, setapak jenam ke dia, SRP ke dia, ijazah ke macam Dr. Azian ke dia. Ini semua unsur-unsur yang kita boleh menilaikan seorang perawat itu. Lepas tu, environment. Rumah Tok Bomo tu sendiri macam mana? Kalau nak naik, ada tengkorak lembu, ada harimau, gajah depan tangga, duk ngangor pula. Jadi, persepsi itu. Lepas tu memberikan sesuatu benda untuk ditanam ke dipakai yang bernama azimat. Berhati-hati kerana ramai orang jual online sekarang ini minyak pengasih, minyak dagu, azimat. Itu banyak di media sosial. Sebab ini cetusan Tok Bomo lah. Dan seterusnya kita kena tengok juga Tok Bomo tu sendiri dari segi percakapannya. Kadang-kadang Tok Bomo sampai di rumah, oh you sakit ni sakit tu, tak ada orang lain boleh challenge, aku seorang jadi Malaysia ni boleh merawati kamu. Itu namanya takabur. Bukan ciri-ciri perawat Islam. Dan yang paling asas sekali, tengok Tok Bomo tu baca apa. Yang penting adalah ruqyah. Ruqyah ni bukan nama orang. Ruqyah ni adalah jampi-jampi syar'iyah yang disyaratkan dalam pengubatan Islam untuk kita jampi pesakit.
Kerana itulah asas perubatan kita. Ruqyahnya adalah Al-Quran. Kerana pernah satu ketika apabila Rasulullah melalui di rumah dia tengok Aisyah sedang dirawat oleh seorang perawat, maka Rasulullah pesan, alijiha bi kitabillah. Wahai perawat, bacalah ayat-ayat Quran pada Aisyah yang sedang kamu rawat itu. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa ruqyah, asas-asas yang saya berikan itu tadi, kalau boleh tolong amalkan. Dan kalau kita tengok Tok Bomo tu nak rakam kita, bagi tahu awak-awak, minta maaf, ini privacy. Saya tak nak orang kenal saya terselok situ sini. Tolong jaga maruah saya. Itu benda penting untuk kita menilai seseorang perawat. Baik, kita nak menilai bagaimana pandangan daripada mereka yang begitu taksub sekali dalam konteks ini. Dr. Azian, saya nak bertanya dalam konteks ini. Barangkali adakah disebabkan kerana seperti tadi, kaedah marketing pemasaran yang digunakan di sosial media ini dengan menunjuk-nunjuk kaedah rawatan tersebut akan meningkatkan lagi kepercayaan oleh pesakit-pesakit untuk lebih mempercayai mereka. Sebab itulah mereka ini taksub sampai percaya bulat-bulat terhadap individu tersebut walaupun barangkali kaedah digunakan tidak sejajar dengan agama Islam. Sebab hakikatnya masyarakat ni mereka mudah terpedaya dengan iklan. Apa iklan sekalipun, kalau iklan tu something yang memang tertarik, itu adalah satu yang akan boleh menarik mereka untuk mencuba. Itu adalah satu perkara yang kita kena faham. Jadi di sini dah sebenarnya perlu dimainkan peranan untuk memberikan satu undang-undang juga sepatutnya untuk mereka yang terlibat dalam perubatan Islam ini tidak dibenarkan mengiklankan kaedah rawatan di media sosial. Patutnya benda ni mungkin boleh berbincang dengan pihak SKMM atau apa, sebab itu sebenarnya bukan saja membuka aib pesakit, tetapi ia boleh terbuka kepada penipuan-penipuan dan yang kita pun tahu yang menjadi mangsa adalah masyarakat sendiri. Jadi di sini saya rasa perlu ada satu tindakan daripada pihak kerajaan juga untuk mengawal media sosial yang mana unsur-unsur TikTok ni telah menjadi satu trend. Dan memang manusia, masyarakat memang suka benda supernatural ni. Kalau kita tengok movie pun, supernatural pun cerita-cerita tu semua blockbuster macam ya dah. Jadi benda satu yang baru dalam masyarakat. Mereka dah penat nak ganya benda yang ni yang nampak fizikal. Mereka satu yang baru dalam dunia perubatan, dalam dunia penyakit. Mereka nak cuba satu yang baru. Sebab tu mereka mudah tertariklah dengan apa yang dihidangkan oleh media sosial. Saya tertarik dalam perkara ini. Saya nak bertanya konteks undang-undang, Puan Zabita. Kalau perubatan moden kita ada code of conduct selaku seorang pemain dalam bidang profesional sebagai doktor, kalau tidak mengikut code of conduct tersebut, maka boleh kita bawa ke barangkali lesennya ditarik dan sebagainya. Tetapi dalam konteks ini, sebagai contoh, aib itu dibuka secara umum di media sosial. Sekiranya mangsa ini tidak bersetuju, adakah boleh mereka ini mengambil tindakan undang-undang dalam konteks tersebut? Sepatutnya sebelum rakaman tersebut dibuat, selalunya orang yang merakam tu kata nak live tu dia perlu meminta keizinan. Sebab tu ada keadaan yang mana contohlah kita pergi, ada orang buat prank show, kita kena sign sesuatu yang memberi kebenaran. Dalam keadaan apabila orang yang dirakam tu dia tak tahu sebenarnya gambar dia atau video dia telah dimasukkan dan berlakulah macam contoh situasi yang menunjukkan aurat. Itu adalah merupakan privasinya, dia tidak memberi kebenaran, maka dia ada hak untuk mengambil tindakan. Dan saya nak ingatkan juga, sekiranya contoh video yang dia buat naik itu sehingga menyebabkan maruah seorang wanita, tu misalnya lah dalam kes-kes yang menunjukkan aurat ni, dah tentu kita merujuk kepada wanita. Jadi kita lihat kepada Akta Fitnah 1957, ada seksyen 4 memperuntukkan apabila sesuatu perbuatan yang menjatuhkan reputasi yang menyentuh tentang kesucian seorang wanita ni, maka dia berhak untuk mengambil tindakan undang-undang, iaitu dengan memulakan tindakan sivil dan menyaman. Dan saya nak ingatkan juga di bawah seksyen 233 subseksyen 1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ada memperuntukkan apabila seseorang menggunakan rangkaian internet, aplikasi social media, media sosial dengan memuat naik apa-apa video berbentuk sumbang, lucah, jelik yang mengenai orang lain, maka ada tindakan undang-undang yang akan dikenakan, contohnya pemenjaraan atau denda. Jadi masih mereka ini tertakluk. Jadi kena ingat garis-garis panduan yang diperuntukkan sebelum kita muat naik segala video-video berkenaan dengan rawatan ni lah.
Baik, maksudnya undang-undang memang ada tentang menyatakan perkara ini dan mereka sebenarnya dikawal sedia. Cuma sama ada nak di-enforce ataupun tidak saja, itu persoalan seterusnya. Baik, kita nak mengakhiri perbincangan kita dalam kita berbicara soal salah guna perawatan Islam ini. Bagi pakar bidang masing-masing, saya nak bertanya soal terakhir ini. Kita nak pastikan supaya tidak ada lagi mangsa-mangsa seterusnya dan kita nak pastikan supaya Islam itu dilihat bahawasanya sebuah agama yang syumul, yang baik dan tidak disalahgunakan. Maka dalam konteks ini saya bertanya dahulu kepada Puan Zabita di awal ini sebagai permulaan penutup ini. Undang-undang langkah awal yang perlu diambil bagi memastikan supaya revolusi dalam industri ini ada dalam masa sama dapat mengawal sila dalam keadaan konteks supaya tidak berlaku sewenang-wenangnya individu yang mengambil kesempatan terhadap nama rawatan Islam ini sendiri. Apakah tindakan awal dalam konteks undang-undang yang perlu untuk dilakukan dahulu? Tindakan awal pada saya adalah berkaitan dengan pengkhususan hanya satu akta yang mengawal berkaitan dengan rawatan Islam, ataupun mungkin di dalam enactment syariah setiap negeri ini ada memperuntukkan. Sebab bila tidak ada kawalan yang dibuat sehingga menyebabkan orang ramai salah guna kuasa. Sebab undang-undang yang sedia ada, seperti saya maklumkan pada peringkat awal, perlu ambil di sini, perlu ambil di sini, tetapi mangsa kadang-kadang dia tak nak buat laporan. Itu yang pertama berkaitan dengan undang-undang yang perlu diwujudkan berkaitan dengan rawatan Islam. Dan seterusnya dari segi regulator ataupun badan-badan yang menguruskan kesemua perawat Islam ini, satu diberikan sijil pengiktirafan, dan seterusnya mana-mana ada kesalahan salah laku, tindakan disiplin perlu diambil pada saya. Baik, terima kasih Puan Zabita. Seterusnya saya bersama dengan Dr. Azyan merangkumi perbincangan ini. Tindakan yang perlu diambil oleh pesakit ini apabila bertemu dengan perawat. Apakah yang perlu untuk dinilai dahulu supaya mereka ini tidak menjadi ditipu daya oleh perawat ini? Ringkas saja. Mereka perlu melihat peribadi perawat itu sendiri, dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut akhlaknya. Itu adalah 3 perkara asas yang mereka perlu lihat pada seorang perawat tersebut, dan dari situ mereka boleh menilailah sama ada perawat itu boleh dipercayai ataupun tidak. Baik, terima kasih juga bagaimana pandangan daripada Datuk Ustaz tentang perkara ini. Okey, ada beberapa conclusion saya nak buat di sini. Izinkan saya memberitahu. Yang pertama, kepada mereka di luar sana yang nak merawat, carilah yang betul-betul perawatan Islam. Berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kerana saya takut anda ditipu. Paling kurang pun duit. Faham tak? Kena cas dengan cas beribu-ribu, sampai ke telinga saya. Pergi pagar rumah sampai 60,000. Makcik tukar saya menangis-nangis. Jadi saya nak buat macam mana? Sebab itulah saya bersetuju dengan Puan Zabita tadi menyatakan bahawa perawat ini perlu dikawal dengan satu landasan. Kerana apa itu berlaku? Kerana tidak ada satu kawalan yang boleh menyebabkan perawat itu rasa takut. Sekadar tulis dalam fail akta itu dan akta ini, tetapi tidak melaksanakannya. Betul. Itu yang menjadi masalah. Dan seterusnya, saya sebenarnya dah tengok benda ni. JAKIM bersama KKM dah pun membuat satu landasan untuk penyatuan perawat-perawat ini. Mereka turun ke setiap negeri, panggil perawat di negeri-negeri tertentu untuk memberi taklimat, untuk memberi satu kebenaran dan satu sijil untuk mereka. Sekarang ni benda tu sudah berjalan, dan saya pun menyertai juga dalam perkara ini. Dan pesanan saya juga kepada di luar sana, kalau kita merawat, jaga-jagalah telefon kita ni. Kerana di sini banyak masalah. Dengan videonya tersebar, boleh menyebabkan perbalahan antara manusia, tuduh-menuduh sampai pergi tumbuk, naik mahkamah. Ini panjang cerita ni benda ni. Kalau boleh tinggal dalam beg, pergi jumpa perawat, pesan pada perawat. Kalau boleh, simpan you punya telefon pun. Kerana itulah kita nak cari penyelesaian yang baik, dan carilah kelas-kelas yang boleh menjurus kita pada perubatan Islam. Mudah-mudahan anak kita menangis ke apa ke, kita boleh buat sendiri, insya-Allah. Itu saja. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak berucapkan kepada ketiga panel, iaitu Puan Nur Zabita Muhammad Nur yang merupakan seorang peguam secara dalam talian, juga kepada Datuk Ustaz Syarhan Syafiee dan juga Dr. Nur Azyan Abdul Rahman atas perbincangan kita bersama mengupas berkaitan tentang isu salah guna perawatan Islam ini. Baiklah saudara, bila kita bercakap soal ini, ada banyak perkara untuk kita lihat secara lebih menyeluruh, kerana secara subjektifnya bidang ini adalah satu bidang cukup luas. Kita meraihkan pelbagai perbezaan pendapat dan juga idea dan juga kaedah rawatan itu sendiri. Walau bagaimanapun, janganlah kerana perbezaan dan juga meraihkan itu kita menggunakan sebagai hujah untuk menghalalkan tindakan yang tidak sepatutnya. Apatah lagi apabila ia terkait dengan nama Islam itu sendiri. Ingatlah bahawasanya mereka yang datang kepada anda itu adalah mereka yang sedang dalam masalah. Jangan sekali-kali mengambil kesempatan kepada mereka, kerana akhirnya nanti kesan buruk itu bukan hanya kepada mereka saja, tetapi kepada diri kita, barangkali juga
kepada kita dan juga keluarga kita secara umumnya. Saya kira itu sahaja daripada saya, Dina Syah Salim, menutup kiraan seminggu ini. Assalamualaikum dan selamat petang Malaysia.